daripada 2 layer saya diarahkan sampai maksimum 14 layer. Masa 2000 lebih kurang 2014. Masa tu saya dah start design lah untuk television teknologi yang 8K yang sekarang orang baru start nak guna. Tapi saya dah design daripada dulu lagi. So itu first career saya. So lepas tu itu lebih kepada elektronik ah. So lepas daripada elektronik tu saya try masuk ke line saya power system. So saya try masuk ke switchboard manufacturer. So dalam switchboard manufacturer ni saya ada experience dalam 2 company. So first company ni dia company international juga, dia company Singapore tapi located dekat Johor. So dekat sini saya di-hire sebagai project executive. So once ada projek baru yang memerlukan switchboard, PO yang dah confirm tu saya akan tengok, saya akan revise balik semua PO, bill of quantity semua kan, barang-barang yang diperlukan untuk main switchboard, untuk sub switchboard, untuk distribution board, untuk feeder pillar, macam-macam panel semua. So bila dah okay, bila dah masuk production line semua, so bila dah complete untuk FAT pula, saya kena panggil consultant, contractor semua datang tengok dekat factory untuk buat factory acceptance test. So bila semua dah puas hati, baru saya kena arrange pula untuk hantar pergi site. So lebih kurang macam itulah untuk tugas saya sebagai project executive di switchboard manufacturer. So saya ada 2 pengalaman dalam 2 company switchboard manufacturer. Satu Gear dan satu lagi Sunlight Switchgear. So lepas tu saya pergi ke Sunlight Switchgear, saya dapat promoted lagi untuk senior project executive. So task lebih kurang sama, cuma saya ada kena jaga 2 orang junior executive bawah saya masa tu. Lepas tu sekarang lepas tu saya masuk ke Hager Engineering, sampai sekarang dah hampir 4 tahun lebih saya dekat Hager Malaysia. Dan saya bekerja sebagai technical support engineer kat sini dan handle semua berkenaan technical issue untuk produk-produk Hager. So kalau adik-adik semua nak tahu, Hager ni dia adalah pengilang dan pengeluar barang-barang elektrik untuk low voltage system. Okay, so maksud low voltage system adalah semua barang-barang 1000 volt AC ke bawah. Okay, faham? So di Hager ni kita ada macam-macam produk. Kalau saya nak tunjuk, saya rasa tak cukup 2 jam. Saya tunjukkan simple punya katalog dulu. Katalog, okay. Sekejap. Okey, Encik Wan boleh tengok skrin saya? Okey, kecil sikit. Mungkin boleh besarkan sikit zoom. Okey. Ini contoh-contoh barang yang dekat Hager yang Hager jual. Okey, untuk pengetahuan semua, Hager ni salah satu brand yang agak besar juga. Kalau Hager ni boleh orang katakan sama juga macam Schneider, ABB, Siemens, Legrand kalau biasa dengar dekat luar kan. Macam itulah juga Hager. Cuma macam Schneider dengan ABB dia ada produk untuk medium voltage dengan high voltage. Tapi untuk Hager kita cuma ada barang untuk low voltage system saja. So contoh-contoh barang low voltage system yang kita promote dekat Malaysia ni, contoh macam MCB. So adik-adik semua kenal MCB? Nama penuh dia miniature circuit breaker. So dia ada breaking capacity dia, dia ada type dia. Untuk MCB kita ada type B, type C dengan type D. Okay. Lepas tu untuk macam MCB kita ada single pole,
double pole, 3 pole. Lepas tu kita ada 4 pole untuk MCB. So macam saya cakap tadi tu, kita ada 4.5 KA braking capacity, lepas tu kita ada 6 KA braking capacity. So bila kita cakap pasal circuit breaker, ini memang salah satu alat penting dalam sistem protection circuit breaker. So bila kita cakap circuit breaker, benda yang penting kita kena tahu ampere rating. So once bila dekat luar besok, bila ada customer ke klien tanya berapa ampere circuit breaker yang you kena suggest dekat I, so tu kita kena kira sendiri lah. Biasa consultant akan kirakan, saya sebagai supplier, saya just double check saya betul tak betul, lepas tu kita akan release barang kita dekat contractor. So daripada drawing tu kita tengok berapa ampere rating. So ampere rating ni semua ini semua standard IEC standard. Bukan kita sebagai manufacturer suka-suka hati keluarkan. Macam 6M, 10M, 16M, 20M. So bila katakan dekat luar, bila kira-kira consultant dapat katakan dia perlukan 17M. So kita memang takkan ada, satu dunia takkan ada 17M MCB. Sebab tu bukan IEC standard punya. So bahu memang kena ambil 20M. Kena ambil besar, jangan ambil lagi kecil. Takut nanti dia overload. So fungsi MCB ni untuk protect daripada overload dengan short circuit. So overload, ini nilai-nilai overload dia. Once lebih 50M dia akan trip, once lebih 63M dia akan trip. Lagi satu short circuit pula bergantung kepada nilai braking capacity dia dekat sini. Ini 10KA punya MCB. So kita ada 6KA punya MCB. So kita ada paling kecil sekarang 4.5 KA MCB. 4.5 KA ni pun dah ramai dah consultant tak nak guna sebab 4.5 KA sekarang ni nilai dia terlalu kecil lah. Semua sekarang dah start guna macam JKR, projek JKR pun diorang nak minimum 6 KA. 6 KA dan 10 KA MCB. So bermaksud short circuit ni dia akan berlaku dalam masa millisecond. So dalam beberapa millisecond inrush current boleh sampai 10,000 M. So memang agak besar flashover dia. So memang calculation kena tepat dan selalu nilai KA braking capacity ni ada kemengena dengan nilai PSCC, iaitu prospective short circuit current. So nilai braking capacity ni dia akan tinggi bila sesuatu rumah tu berada lagi dekat dengan substation TMB. Okey, faham semua? So lagi dekat rumah seseorang tu dengan substation TMB, lagi tinggi nilai braking capacity ni. So apa-apa trip, ya. Ada soalan je? Tidak. Okay. So apa-apa short circuit atau lintah pitas yang berlaku dekat substation TMB tu, dia akan efek rumah yang berdekatan dulu. So rumah yang berdekatan dengan substation tu biasa consultant akan fokus untuk pakai breaker yang mempunyai braking capacity yang tinggi lagi lah. So bila jauh sikit dia akan rendahkan sikit braking capacity, mungkin dia akan pakai yang 6 KA punya pula. Sebab untuk harga kita pun boleh tengok kat sini harga memang beza. Kalau untuk 10 KA dengan 6 KA pun beza, memang mahal. So engineering ni dia nombor satu safety. Tapi nombor dua dia akan pergi kepada cost. So nanti management bila akan tengok proposal dan engineer semua, dia tengok okey ini semua lulus, tapi last sekali dia akan pergi kepada cost juga. So you kena pandai tengok juga. Kalau you nak macam letak 10 KA memang boleh, memang lepas. Tapi cost pula tinggi. So kena pandai-pandai budget lah. So kerja ni dia kena kreatif sikit. Okay, so itu berkenaan dengan MCB. So kita ada macam single pole, 2 pole, 3 pole dengan 4 pole. So single pole dengan double pole ni biasa kita guna untuk single phase punya sistem. Yang 3 pole, 4 pole ni untuk 3 phase punya sistem. Untuk yang braking capacity, Okay. kalau dia lebih rendah maksudnya lebih sensitif lah. Tak, braking capacity kalau dia lagi rendah,
Maksudnya ketahanan mereka tu untuk absorb short circuit current makin rendah, makin kurang. Maksudnya dia tak kuat. Katakan kita ambil ini 10 kA punya MCB. Yang paling rendah sekarang kita ada 4.5 kA. Ya, mana ni 4.5 kA. So maksudnya ini nilai breaking capacity untuk satu MCB. So ini nilai short circuit current sebenarnya dalam millisecond. So dalam millisecond short circuit current boleh achieve sampai 4,500 ampere untuk MCB ni boleh tahan. So katakan short circuit current masa tu 5,000 amp. So dah lebih 4.5 kA kan. So MCB ni memang confirm akan terbakar, tak boleh guna dah terus. Tapi kalau adik pakai 6 kA punya breaking capacity, macam tadi 5 kA short circuit kan. So ini bila short circuit 5 kA berlaku dekat MCB ni, tapi disebabkan adik pakai MCB dengan breaking capacity 6 kA, so MCB ni still selamat lagi dan boleh guna lagi walaupun trip. Faham tak? Faham. Itu breaking capacity. So itu antara parameter-parameter penting untuk MCB. Macam current ampere rating, poles, breaking capacity dengan type. Type ni complicated sikit. Saya nak terangkan, tapi bolehlah. Type ni pun dia tak banyak juga. Dia ada type B, type C dengan type D MCB. Sekejap dia ada type B, type C dengan type D. So nak senang faham saya boleh katakan penggunaan dia lah. Untuk type B punya MCB ni selalu untuk projek dekat Malaysia ni, kita akan sepatutnya guna untuk soket. Sebab untuk type B punya MCB ni sensitivity dia lagi sensitif. Untuk type C punya MCB sensitivity dia kurang sikit daripada type B tadi. So untuk type C punya MCB selalu kita pasang untuk load lampu, kipas ataupun aircon. Untuk type D punya MCB ini sensitivity lagi kurang daripada type B dengan type C MCB tadi. So untuk type D ni selalu kita akan pasang untuk rumah yang ada benda-benda macam dia ada bengkel pertukangan sikit-sikit kat belakang rumah kan, dia ada machine welding semua kan. Itu semua bila ada guna machine welding semua, dan guna motor-motor yang high power untuk kolam renang dia kan, memang kita suggest untuk pakai type D. Kalau dia pakai type C, confirm trip. Maksudnya sebab dia terlalu sensitif, so dia senang trip. So kita akan suggest untuk tukar kepada type D. Sebab breaker ni dia tak boleh differentiate. Kadang macam bila orang guna welding, so dia punya current fluctuation tu kadang sistem dalam electrical system dia akan ingat itu bukan surge ataupun short circuit sebab dia tinggi sekejap kan, spike. So mungkin MCB ni dia akan trip. So untuk type D ni dia akan delay dia ada lambat sikit, so dia kurang sensitif. So bila spike kejap macam misal machine welding tu, so dia boleh abaikan. So tak trip lah, tak senang trip. Itu maksud type C, type D dengan type B tadi. Okay? Kalau pakai C juga, dia Kalau akan pakai senang trip lah. betul, dia akan senang trip. Bila ada pakai machine welding, ada pakai macam motor yang besar untuk kolam renang, bila start motor kita akan boleh nampak ada inrush current yang tinggi kan. Bila motor once dah steady pusing, baru current akan slow down turun, baru steady current. Dia untuk starting current tu yang penting. Okay.
Okay. So itu untuk MCB lah. So basically MCB miniature circuit breaker untuk protection overload current dengan short circuit current. So ingat sebab nanti kalau pergi interview bila orang tanya boleh jawab. Sebab ini barang-barang electrical memang basic kalau nak kerja dalam elektrik. So nombor 2 RCCB. So RCCB ni bentuk dia lebih kurang macam MCB. Ni RCCB. Tapi RCCB dia ada button sini test button. So tadi MCB miniature circuit breaker. RCCB pula nama penuh dia residual current circuit breaker. So tadi MCB kita guna dia untuk protection daripada overload dengan short circuit. Tapi RCCB kita guna dia untuk protection berkenaan dengan leakages, current bocor. So sistem operation RCCB ni simple je. So RCCB ni saya ambil contoh satu ni single phase. So single phase dia akan masuk satu live, masuk satu neutral. So dia akan keluar nanti, dia akan pergi outgoing pergi load, lepas tu patah balik, neutral masuk, keluar balik RCCB, betul kan? So complete satu cycle. So RCCB dan RCCB ni dia ada CT dalam RCCB ni. Sekejap saya cuba tunjuk contoh dalam gambar dalam RCCB ni kalau ada Sebenarnya banyak slide ni tapi tak sempat nak combinekan dia satu kan, nak ambil sana sikit, ambil sini sikit. Tak apa. Nama lama dia ELCB kan? Betul. Circuit breaker. Betul. Macam ni Cik. Encik cakap pun baru saya teringat nak cakap sikit pasal benda ni. Sebab saya dekat dalam industri ni, sebab kadang ada orang masih guna terms ELCB. ELCB maksud dia leakage current breaker. Yang sekarang kita guna RCCB, residual current circuit breaker. Tapi orang ingat dua benda ni sama, tapi dua benda yang sangat-sangat berlainan. Sebab ELCB, leakage current breaker, dia akan depend sepenuhnya kepada earding. So apa-apa leakage current yang melalui earding dia akan trip. Sebab dia ada sensor dekat dalam ELCB. So kalau tak leakage tu bocor ke mana-mana, dia tak pergi bumi, dia tak trip Itu kelemahan ELCB. Lagi satu, ELCB ni sensor yang dalam ELCB tu dia perlukan 230 volt supply. So katakan kalau tiba-tiba ada neutral putus ke neutral missing, tapi live ada, dia dah tak function dah ELCB tu. Sebab dia tak ada neutral, dia dah tak ada 230 volt tu. Itu memang dua kesalahan utama yang tak boleh ada dekat ELCB tu. So sekarang kita convert ke RCCB. So beza dengan RCCB sekarang, RCCB dia protect leakages tapi bukan kepada earding saja. Sebab prinsipal yang diguna untuk RCCB ni, sekejap saya tunjukkan dalam dia, construction dalam dia. Okey, nampak Cik? Okey. Okey. So ini construction dalam RCCB. So kita ada main parts, ada relay, kita ada toggle handles ni, kita ada toroid, upshoot, contact dengan splitter. So toroid ni yang benda penting dalam RCCB ni. Sebab toroid ni, kalau kita tengok sini, ini incoming, katakan live datang daripada atas dengan neutral, masuk dalam toroid CT sini. So pergi ke load, akan patah balik ni atas, masuk ke RCCB balik. So konsep dia, whatever current go in mesti equal to current go out. Dia ikut curvature flow kan.
So kalau ada leakages dekat mana-mana, so tak kisahlah selepas load ke sebelum load ke kan, bila patah balik je ada selisih sikit tak sama, so automatic relay dekat sini akan trip. So dia akan energize induced current dekat sini bila sebab ada satu lebih satu kurang. Kalau sama rata dua-dua dia akan potong flux tu jadi kosong. So bila ada leakage dia ada terlebih satu, so dia akan hasilkan induced current kat sini. So sini dia akan energize relay ni untuk tripkan RCCB. So nilai tu pula ni ikut pada RCCB punya sensitivity. So RCCB punya sensitivity kejap RCCB punya sensitivity pula kita ada ikut IC standard je. So untuk sekarang kita cuma ada 10 mA paling kecil, 30 mA, 100 mA, 300 mA dengan 500 mA. So kalau ada leakages, katakan kita pakai RCCB 30 mA, cukup 30 mA dia akan trip. So dia trip macam tadi lah, dia ada toroid, dia akan ukur current masuk keluar semua. Lagi satu kelebihan RCCB ni, toroid tu dia tak perlukan supply 230 macam ELCB punya sensor. Itu kelebihan dia. Kalau macam neutral ada putus kat mana-mana, supply ada masuk lagi, so dia boleh detect lagi, boleh function lagi. Tapi kalau live putus mana-mana, itu memang dah tak ada supply, tak payah risau. Kita takut bila ada neutral putus je masalah sekarang. So ini nilai sensitivity yang RCCB ada seluruh dunia lah. So katakan nak 120 mA semua memang tak ada lah. So nilai dia memang kecil sebab kalau ikut fakta tubuh badan manusia dia cuma boleh tahan current sebanyak 30 mA je dalam millisecond. So kalau lebih daripada tu atau lama daripada tu, itu kuasa Allah kalau diselamat. Dia kecil, makin bagus kan nilai tu. Sebab okey. Lepas tu nilai-nilai ni mengikut Suruhanjaya Tenaga Malaysia, dia dah tetapkan dekat mana saja boleh guna. Contoh untuk 10 mA RCCB, kita selalu akan pasang dekat tempat wet area macam dekat toilet, dekat water heater. So dia perlukan RCCB yang lagi sensitif sebab situ basah. So orang lagi senang kena renjatan elektrik. Sebab sebelum ni banyak isu orang mati kena current masa mandi water heater. So masa tu ST keluarkan regulation, dia keluarkan 10 mA RCCB. Dia keluarkan 10 mA RCCB ni. So semua manufacturer dia tengok balik IC standard semua memang ada, sebab IC standard paling kecil ada masa tu 5 mA. Tapi 5 mA terlalu kecil. Senang kata takut bila sikit dia terus trip. So dia orang decide 10 mA sebab tubuh badan manusia still boleh tahan lagi kalau sampai 30 mA. Lepas tu 30 mA ni pula selalunya bukan akan digunakan, memang wajib digunakan untuk switch socket outlet. Soket 3 pin rumah tu semua, kalau kita tengok wiring dia sepatutnya akan patah balik dekat DB. Dekat DB tu dekat RCCB 30 mA. Itu yang sebetulnya. Lepas tu 100 mA ni pula untuk lampu, kipas dengan aircon semua. Untuk power-power yang besar. So untuk 300 mA dengan 500 mA ni selalunya untuk industrial. So untuk barang-barang elektrik ni pula selalunya akan terbagi kepada dua, senang cerita. Nombor satu untuk residential, nombor satu untuk industrial. Untuk residential ni selalunya dia perlukan kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebelum proses dia. Saya cerita sikit boleh? Proses dia je. Tidak. Okey. So untuk barang-barang elektrik ni untuk dekat Malaysia ni basically bagi dua lah, untuk residential dengan untuk industrial. So untuk industrial ni selalunya tak ada isu sangat. Selalunya kalau ada test report, lepas tu dah boleh jual, dah boleh pakai dekat kilang-kilang.
Sebab dekat kilang-kilang kita ada chargeman, kita ada wireman. So kalau ada apa-apa hal tripping, chargeman dengan wireman ni akan handle semua ACB dengan MCCB semua dekat main switchboard tu. Tapi masalah dekat rumah, mana ada semua rumah ada wireman, tak semua rumah ada chargeman semua kan. So sometimes dekat rumah tinggal mak kita tengah masak sorang-sorang semua kan, tiba-tiba rumah trip. Rupanya dekat rumah, dekat dapur dah overload, dia on oven, dia on washing machine, dia on macam-macam mesin dia kat dapur, tiba-tiba DB trip. Lepas tu dia nak masak cepat kan. So sebab tu ST keluarkan dia buat kategori barang macam ni. Lagi satu untuk residential. So untuk barang-barang residential ni dia ketat sikit dekat Malaysia. Sebelum jual, kita sebagai manufacturer kena test barang kita dekat test lab yang accredited saja. Lepas dapat test report tu, kita kena apply permit dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Permit tu nama dia COA, Certificate of Approval. So bila ST tengok test report tadi okey semua, comply dengan ST punya requirement, so dia akan approve, dia akan keluarkan permit. So awak boleh jual barang awak ni dekat Malaysia. Lulus untuk guna dekat rumah semua. Tapi sebelum selepas tu ada next step lagi. Tak boleh jual terus Lepas tu kita kena apply SIRIM sticker pula. Okey. Bila kita dah dapat permit baru kita boleh import masuk dekat custom. Nanti custom akan minta permit tu daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia. So bila kita dah import daripada luar negara semua, kita dah tunjuk permit daripada Suruhanjaya Tenaga, so baru kita communicate pula dengan SIRIM, nak apply SIRIM sticker macam mana. So bila dah dapat SIRIM sticker, baru kita boleh jual dekat seluruh Malaysia, lepas tu boleh pasang dekat rumah. So baru selamat ibu kita semua guna. Sebab tu barang-barang untuk dekat rumah semua selalunya untuk residential mesti ada SIRIM sticker. Sebab barang-barang yang ada SIRIM sticker ni memang tak perlu authorized people untuk handle. So cuma orang biasa je boleh handle. Katakan RCCB trip, dia boleh on balik sendiri dah. Tak payah panggil technician, tak payah panggil wireman. So itu sedikit info lah. So RCCB semua. So untuk RCCB pun banyak agak pecahan-pecahan dia. Sebab dia ada yang high immunity ni, kalau saya nak terangkan dah selama agak lagi. Okay, saya terangkan basic lah. Okay, tadi kita tengok. Okay. Dia ada kelas-kelas classification dia kan? Betul-betul. So, okay. Untuk RCCB macam ni yang tadi saya tunjukkan untuk general. Ini type G, type general. So, AC ni untuk load AC. Okay, load untuk AC load yang normal punya lah. Tapi sekarang kita dekat Malaysia ni dah slightly move to type A punya. Tadi type AC. Tapi still type G general lagi. So beza A dengan AC ni dia cuma cover load dia akan cover leakages untuk barang-barang elektrik yang pure electrical saja. Pure electrical dia tak ada macam orang kata electronic board, dia tak ada apa ni, dia tak ada rectifier semua, dia tak ada inverter. So sekarang rumah semua dah canggih-canggih. Kita boleh tengok macam water heater pun dah ada pakai DC motor. Apa tu, washing machine pun kita dah ada pakai DC motor. Fridge pun kita dah ada pakai DC motor. So untuk yang load yang pakai DC motor ni, kalau ada leakages, untuk AC punya RCCB dia tak akan dapat detect. Dia tak boleh baca dia punya leakages sebab waveform dia dah lain sikit dah. Sebab dia dah ada DC punya waveform tadi kan. So sebab tu kita dah upgrade, sekarang kita pakai ke type A punya RCCB untuk kata leakages daripada load yang saya cakap tadi tu lah.
Dia ada inverter lah for elektronik kan. Betul, electronic board. So lagi satu pun macam kita pun banyak lagi electronic board macam router, charge handphone, lepas tu laptop semua kan. So itu memang sangat penting lah kita tukar kepada type A. Sebab waveform untuk type AC RCB memang betul-betul pure waveform AC sinusoidal tu. Tapi kalau untuk waveform untuk type A ni dia still cover sinusoidal punya AC waveform, tapi dia ada tambahan, ada pulse DC. Dia bukan direct DC. Direct DC dia tegak saja. Ini dia ada pulse DC. So dia still memang recommended untuk pakai rumah-rumah sekarang dengan load-load rumah sekarang yang dah canggih-canggih kan. So sebab apa saya ada tanya beberapa consultant hari tu ramai orang semua tukar kepada macam DC washing machine, DC water heater semua, sebab bagi diorang motor DC ni current lagi jimat. Sebab current dia tak macam AC punya sistem. Kalau AC contoh macam aircon, dia compare aircon AC dengan aircon DC inverter. DC inverter ni dia once kalau macam satu bilik tu dah sejuk, kompresor dekat luar tu dia akan ramp down sikit je. Dia tak totally off. Once bilik macam drop 2%, 3%, dia akan start buat balik sampai maksimum, dia akan ramp down balik. Dia tak totally off terus. Tapi kalau AC punya kompresor, bila dia dah hit maksimum punya temperature bilik, dia terus pop, dia terus cut off. Motor terus mati. Lepas tu nanti bila bilik dah turun sikit, bila on, dia terpaksa on balik. Itu yang makan current lagi kuat tu. So bila sejuk, dia pop, dia terus cut off, dia terus tutup. Itu yang bila nak start balik tu, itu yang memang makan kuat. Itu yang diorang study diorang cakap, itu teknologi DC sekarang. Banyak dipasang dekat peti ais semua. So tu type A punya RCCB tadi. Lepas tu kita ada satu lagi, ini pula type S. So type S ni dia delay version RCCB. So ini boleh guna untuk industrial saja. Untuk rumah illegal gunanya. Sebab kalau untuk normal RCCB macam tadi saya sebut, guna untuk rumah, normal RCCB kalau ikut IEC standard 61008 untuk RCCB, dia mesti trip kalau ada leakages dalam jangka masa 30 millisecond ke 100 millisecond. Mesti trip within this time. Kalau tak trip, fail, tak dapat test report fail semua, memang tak dapat permit semualah. Kalau test tu fail. Tapi kalau untuk type S punya RCCB, masa untuk tripping dia akan bermula daripada 120 millisecond sehingga 500 millisecond. So sebelum 120 millisecond tu ada leakages, dia tak akan trip. Sebab tu type S ni dia illegal guna untuk dekat rumah. Selalunya untuk industrial. Lepas tu lagi satu kita ada type S, kejap Dengar ni, lagi satu HI type. So ini high immunity RCCB. So untuk RCCB biasa tadi tu, RCCB sebenarnya dalam RCCB dia ada satu lagi komponen parts, kita panggil dia filter. Boleh cakap low pass filter lah. So kita selalu dengar kalau macam bila rumah ada kilat kuat, mesti RCCB ni akan trip, MCB tak akan trip tu lah. So kita onkan balik, lepas tu okey lah. Lepas tu bila ada kilat kuat balik, dia akan trip. Tapi sebenarnya tak bagus lah, sebab dia dah kacau sistem. Dia trip bukannya dia selamatkan sistem, sebab RCCB ni dia protect leakages. Leakages dia punya speed dalam millisecond. Tapi bila lightning
speed lightning microsecond. So dia 3 kali ganda lagi laju daripada leakages punya speed. So once katakan kilat kuat tapi RCCB trip sebenarnya surge daripada lightning tu dah sampai dekat household punya equipment tau. So kalau turn on lepas tu semua okey, alhamdulillah, maksudnya surge tak kuat. Tapi kalau bila turn on banyak benda tak boleh hidup, itu memang masalah. Sebab walaupun dia trip tapi sebenarnya surge daripada lightning tadi tu dah terlepas dah sampai sistem kita semua. Melainkan kalau kita unplug semua sistem kita, itu alhamdulillah selamat. So bila kes macam tu pula, dia lain pula protection dia. Kalau kes macam itu, nanti saya akan terangkan dari satu protection benda yang kita perlukan. So untuk RCCB high immunity ni, bila katakan macam tadi, bila rumah trip, bila dia senang cerita, kawasan rumah seorang tu dia dekat prone area, dia yang senang kena kilat. Contoh atas bukit, bangun besar, very sensitif. Bila ada kilat kuat sikit mesti rumah ada satu trip kan. So dalam RCCB ni dia ada satu filter. So filter tu untuk elakkan nuisance tripping. So bila ada kilat sikit-sikit sepatutnya tak boleh trip RCCB ni, sebab bukan kerja RCCB untuk filter surge daripada lightning. Dia cuma kerja dia untuk trip kalau ada leakages. So filter tu selalu normal filter dalam dia boleh tahan surge dalam 250 ampere saja. Tapi kalau untuk high immunity ni, dia punya filter boleh tahan sampai dalam 3000 ampere. So dia boleh tahan kuat sikit lah. Kalau mana yang selalu kena nuisance tripping tu, bila tukar ke HI type ni mungkin kurang sikit lah, nuisance tripping tu akan berlaku lepas tu. Tapi okay, itu untuk RCCB. Tapi sebetulnya kalau kilat kalau kilat macam saya cakap tadi tu, protection device yang sesuai, surge protection device. Ini adalah yang sesuai. So kalau macam rumah bila ada kilat trip, memang saya suggest terus pasang ni lah. Ini insyaAllah terus tak ada trip. So kerja surge protective device ni, dia akan absorb surge daripada luar, terus masuk ke dalam rumah. So dalam mekanisme dia ni, dalam SPD ni, dia open circuit, always open circuit. So prinsipal dia, once kalau ada surge yang kena dengan value yang kita pakai dekat sini, dia akan short circuit. Short circuit, so surge tu akan terus pergi ke earth. Dia akan divide surge tadi pergi ke earth bawah sini. So ni live neutral, so earth sini. Dia akan terus pergi earth bawah, terus pergi bumi. So dia tak akan masuk ke dalam sistem dalam rumah. So ni fungsi SPD. So barang rumah pun semua tak rosak lah. So SPD macam contoh dekat sini, dia ada, kita boleh tahu dia ada life cycle dia. So ini green color, dia guna kita panggil dia flag indicator. So macam Hager punya SPD semua sini, normally dia boleh tahan 20 kali shot lightning. So lightning ni dia ada dua value juga dekat sini kita tengok. Dia sepatutnya dia ada satu nilai IN, satu nilai IMAX. Sekejap dekat sini dia tak tertulis. Dua benda penting dia kena ada satu untuk SPD, satu IN, I nominal, satu IMAX. So I nominal biasa kurang daripada IMAX. So IMAX ni maksudnya maximum current, maximum surge yang SPD ni boleh tahan untuk sekali shot saja. Katakan 60 kA. So tiba-tiba lightning malam tu betul-betul tepat, betul-betul kuat, 60 kA, kena dekat bumbung rumah dia, terus kena SPD dia, terus out. Besok pagi-pagi tengok dah warna merah, bumbung pun dah bocor kan sebab kilat kuat sangat. Tapi alhamdulillah peralatan rumah semua selamat. Yang penting.
tu IMAX. Tapi kalau IN tadi kan 60 KA IMAX, tapi IN dia akan kurang. Biasanya dalam 1/3 lagi kurang daripada nilai IMAX tadi. Katakan 20 KA. So 20 KA ni dia boleh tahan 20 kali shot. So 20 KA, katakan 17 KA satu kali, 20 KA satu kali, 15 KA satu kali, sampai cukup 20 kali, baru hijau ni akan tukar warna merah. Dia maksimum dia 20 kali ya? 20 times? 20 kali kalau untuk Hegel punya. 20 Kalau untuk times brand, time. Betul. Kalau brand lain, saya pernah jumpa adalah lebih sikit, ada 25 kali, ada yang 30 kali. Tapi maksimum 30 kali lah. Dia pasang macam mana? Dia Pasang. dekat distribution box kan? Dia ada Betul. matrix. Dia kedudukan dia incoming, MCB, main switch tu. Main switch. Lepas tu sebelah dia baru letak SPD. Okay. Lepas SPD baru RCCB. Lepas main switch. So SPD kita tak boleh letak lepas RCCB sebab takut mesti tripping tu. Sebab nanti bila masuk dalam sistem nanti kilat, dia jumpa MCB, dia jumpa RCCB, RCCB trip, lepas tu baru pergi SPD. Tak boleh macam itu. Sebab tu dia kena letak sebelah MCB. Sebab MCB kalau search dia tak kacau apa-apa. Lepas tu baru lepas SPD baru kita letak RCCB. So selamat sistem. Dia mahal tak harga ni? Harga ni cik. Ni tapi ni ini price list lah. 300 kan? Waduh, mahal ya. Ini price list. Kalau Encik nak roger saya ni, insyaAllah. Nak pasang rumah sendiri kan. Special price kan? Ya, boleh insyaAllah. So, ni SPD. Lepas tu kita ada kelas 1, kelas 2, kita ada kelas 2. So, kelas 2 ni normally kita boleh pasang direct dekat DB. Tapi kelas 1 plus kelas 2 ni normally kalau kita ada connect macam rumah high rise, kita ada macam satu main switchboard dekat bawah kan. So dekat main switchboard tu kita tengok katakan kalau dia ada pakai SPD, biasa dekat main switchboard dia akan pakai kelas 1. So bila dia pakai kelas 1 baru kita kat rumah kita baru kita pakai kelas 1 plus kelas 2. Kita tak boleh pakai kelas 2 direct. So sebab dia nak search tu nanti dia nak divert sikit-sikit, step by step. Dia tak nak terus macam terkejut tiba-tiba jatuh pecah banyak. So tu dia kelas 1, kelas 1, lepas tu kelas 2. So lepas tu kita ada dua jenis juga untuk SPD. Kita ada pluggable type satu dengan monoblock. So monoblock ni dia commercial value dia memang murah lagi daripada pluggable type ni. Tapi in maintenance while pluggable ni lagi worth it. Sebab kalau kaput end of life, dah tukar warna merah dia punya flat indicator ni boleh just beli cartridge dia saja. Tapi kalau monoblock ni memang kena tukar the whole set lah. Tukar seketul. Tukar seketul, tak boleh buat apa lah. So itu Kalau dia ada cartridge kan? Dia macam fuse ke apa? Dia lebih kurang macam fuse. Saya pernah buka dalam. Dia lebih kurang macam fuse. Tapi dia open circuit lah. Dia bila cocok multimeter dia tak ada connection. Tapi bila ada warna merah tu, bila cocok multimeter memang dah sambung lah. Warna hijau lah. Kalau warna hijau. Warna hijau dia open circuit lagi. Sebab dia prinsipal dia bila ada surge dia akan divert. So dia divert, dia clamp surge tu terus buat pergi earth. Dia macam dia sacrifice punya item lah. So saya rasa banyak lagi produk, tapi untuk basic electrical protection system yang adik-adik perlu tahu, yang basic 3 tu je lah tadi dulu. Saya rasa cukup tu 3 kan? Cukup tu banyak lah. Kelas-kelas tu banyak. MCB, RCCB dengan SPD. Kita pergi mana-mana ke kontraktor ke konsultan ke kadang
benda basic lah. Lepas tu ada apa-apa soalan tak? Daripada adik-adik lain. Sebab ada satu slide lagi saya nak tunjuk. Contoh itu basic lah nak tunjuk. Kalau yang RCCB 10 mA tu, Okey, kalau yang dia berkaitan dengan wet area kan. betul. Kalau water heater tu pun dah ada ELCB macam mana? Water heater. Ini kena pasang dekat dalam TV, kena ada satu. Kalau tengok buku sekejap Saya ambil satu buku. Okey. So, saya kerja dalam bidang elektrik ni Saya ikut buku ni 100% tau. Ini macam kitab saya. Nampak buku ni? ST ke apa? Ini memang semua konsultan semua memang pegang buku ni kalau nak buat kerja apa-apa kan. Sebab dalam ni untuk bangunan kediaman memang dijaga macam saya cakap tadi tu. Untuk bangunan kediaman residential, wiring dia dijaga, ada spek kena ikut, barang-barang nak guna untuk rumah semua tak boleh suka-suka hati barang. Tapi kalau untuk industrial dia buku lain, dia tak guna buku ni, buku simple lagi lah kalau untuk industrial. Sebab dalam buku ni macam adik tanya tadi tu untuk water heater. Untuk water heater dalam buku ni ST ada cakap memang kena pakai tambahan RCCB 10 mA dekat DB. Walaupun dekat water heater tu dah ada RCCB dia sendiri. Dia ada spek dia lagi. Lepas tu kena pasang dengan switches double pole. So switches tu neutral dia boleh on off, live dia pun boleh on off. Itu maksud switches double pole. Lepas tu wire untuk water heater pula mesti 4 mm. Untuk macam lampu biasa orang guna 1.5 mm. Soket 2.5 mm. Tapi untuk water heater mesti 4 mm. Sekejap saya try, sorry. Mana dia ada tulis. Buku tu ada kat Shopee ke? Ini tak ada. Ini nak beli memang kena beli dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Ini bagus buku ni. Sebab memang kalau ada light elektrik, memang kena pegang buku ni. Apa-apa hal bila ada argument, orang akan buka buku ni balik. Bila dia tengok buku ni memang tak boleh cakap apa lah. Kalau tak memang kata buat kerja, ikut suka hati. Buat kitab lah. Tak ST. Lepas tu, untuk pengetahuan semua, saya pun terlibat juga dalam 2 working group. Satu working group untuk switchboard, untuk ACB, MCCB semua switchboard. Lagi satu working group untuk WA, wiring accessories, switches, socket semua. So working group ni dalam Malaysia ni kita ada banyak lagi working group untuk setiap barang-barang elektrik. Dan tugas working group ni setiap tahun dia orang akan revise clause terbaru untuk update dalam IC standard yang akan digunakan oleh ST nanti. So ST ni dia akan dapat standard-standard semua daripada working group ni semua. Dalam working group ni macam-macam orang ada. Ada daripada industrial lah, ada daripada consultant, manufacturer semua. Dia akan komen lah daripada persepsi dia orang masing-masing semua. So nanti ketua ni akan buat decision clause ni nak buat macam mana. So cara macam gitu kita develop standard dekat dalam Malaysia ni. Tapi setakat ni saya cuma join 2 lah, tak harap nak join banyak Itu my part time je tu. Dapat payment tu. Tu tak ada. Setakat pergi meeting makan-makan Lepas tu, itu lah tiga item utama untuk sistem protection, electrical system protection. Lepas tu ada apa-apa soalan lagi tanya? Tak ada? Kalau tak ada, saya bagi slide lagi satu lah tunjukkan basic
basic electrical system. Sebab kadang kadang jumpa adik-adik kan kerja elektrik, belajar elektrik semua, lepas tu bila tanya saya dulu pun macam itu juga kan. Sebab saya pun belajar ni pun bila dah kerja. Sebab dulu pun tak terfikir, tapi bila kadang dulu sini lama tanya kan, kau kerja elektrik kan, lepas tu belajar dulu elektrik 4 tahun 5 tahun, lepas tu kau tahu macam mana perjalanan elektrik yang rumah lampu tiba-tiba ada semua tu kan, daripada mana datang, macam mana dia datang semua kan. Dia cakap tahu lah, tapi roughly lah, tapi detail sikit lah, cakap engineer kan. Lepas tu start daripada situ lah macam dah pening-pening sikit kan. Ni saya just nak tunjukkan roughly lah sistem dekat Malaysia. So okay, sekejap Okay, boleh nampak Okay. Okay. Okay, boleh nampak semua? Full Boleh, screen Ahmad. Okay, full screen sekejap Okay, nampak Okay, clear. Okay, so basically kita punya electrical system di Malaysia ni kita boleh divide kepada 3 parts. So starting daripada power generation. So after that akan pergi kepada transmission. So once transmit semua akan pergi ke substation dan akan pergi ke distribution parts. So dekat generation dalam Malaysia ni kita ada a few power plant yang kita guna dekat dalam Malaysia ni. Contoh hydro power plant, kita ada wind turbine, kita ada gas fired power plant, kita ada coal, kita ada biomass, kita ada solar power plant. So kita ada a few power generation dekat Malaysia ni. So every power plant will produce different megawatt power. So semua power plant ni tadi tugas-tugas power plant ni akan generate power. So power yang terhasil tadi akan disambung ke power transmission pula, the second part. So power transmission ni also known as Malaysian National Grid. So kita ada 3 types of national grid transmission system dekat Malaysia ni. Paling kecil kita ada 132 kV, lepas tu 275 kV dengan paling besar 500 kV. So 500 kV ni kalau perasan adik-adik kan selalu tengok tepi jalan tower ada cat warna merah putih ni, ini selalunya 500 kV punya line ni. Lepas tu semua transmission line ni dia link together approximately dalam 21,000 km seluruh Malaysia. Dan sistem power Malaysia National Grid ni dikawal oleh TMB Transmission yang dekat Bangsa, Kuala Lumpur. So dekat situ dia akan monitor seluruh power transmission line dekat Malaysia ni. So dekat situ juga nanti TMB akan tengok negeri mana yang perlukan power banyak masa tu, negeri mana yang tak perlukan power. So dia boleh ambil daripada power plant, katakan Johor tengah tak cukup power, mungkin dia boleh ambil power plant yang ada dekat Majong Perak untuk supply negeri Johor sementara waktu kan, sebab mungkin Perak masa tu tak guna power banyak sangat. So dekat situ dia orang akan buat monitoring dan analysis setiap hari. So daripada power transmission ni barulah dia akan pergi ke electrical substation. So daripada 132 kV tadi tu dia akan masuk ke PMU. Kita panggil dia pecahan masuk utama. So 132 kV ni step down bagi 33 kV. So lepas tu dia akan pergi pula ke PPU, pencawang pembahagi utama. So dari 33 kV tu turun lagi 11 kV. Lepas 11 kV ni baru dia akan pergi dekat pencawang-pencawang biasa yang selalu kita jumpa kebanyakan ni.
kita boleh jumpa ini yang memang selalu ada dekat Malaysia yang kita nampak. Kita ada indoor punya substation, kita ada outdoor, kita ada compact substation dengan kita ada H-pole punya substation. Selalu yang H-pole ni kita boleh jumpa dekat kampung-kampung Ini lama punya jenis. Yang compact substation ni kita boleh jumpa dekat bandar-bandar sekarang, yang mana tempat yang tengah-tengah bandar, tengah KL selalu banyak compact substation sebab tak ada ruang. Sebab sama je fungsi 4-4 substation ni, cuma design dia lain-lain. Dia mengikut keadaan tempat tu, muka bumi tempat tu. So daripada substation ni 11 kV tadi, diorang akan step down lagi ke 400 volt AC. Okay. So daripada 400 volt AC tadi yang TNB Power Supply ni hasilkan, okay, ini pula contoh, dua contoh yang saya ambil yang common punya untuk high-rise building punya sistem dengan terrace atau landed house punya sistem. So, untuk high-rise building dari 400 volt tadi tu, dia akan masuk ke main switchboard. Untuk high-rise ni contoh katakan kita ada bangunan 30 tingkat. So main switchboard ni akan ada dekat tingkat bawah sekali. So daripada main switchboard ni kita boleh nampak contoh kat sini kan dia ada 2 ACB. Mungkin ni satu incoming dari 400 AC ni masuk incoming ACB sini. Mungkin lagi satu ACB ni mungkin untuk standby genset dia. So banyak kompartmen ni, saya bagi contoh setiap kompartmen ni untuk setiap level. So katakan bangunan tu ada 30 level, dia sekurang-kurangnya kena ada 30 kompartmen. So dia ada 30 outgoing dekat MSB ni. So daripada satu kompartmen ni dia akan pergi ke tingkat 1, dia akan pergi dekat TOU riser sini. Daripada kompartmen nombor 1 dekat MSB tadi tingkat 1, lepas tu naik tingkat 2, TOU nombor 2, kompartmen 3 naik tingkat riser nombor 3 sampailah nombor 30 kan. So dekat start level tu pula nanti daripada TOU dengan riser tadi dia akan tap direct pergi sub switchboard pula. So sub switchboard ni dia akan control untuk setiap level. So katakan level tu ada 10 biji office. So sub switchboard ni dia akan control 10 biji office untuk level tu. So daripada sub switchboard level tersebut akan pergi ke 11 dB. So tadi ada 10 office. So ada 10 dB basically. So satu office ada 1 dB. So itu basically untuk the process of delivering electricity untuk high-rise building So untuk terrace dengan landed house dia simple lagi. So tadi dekat TNB substation dia dah step down ke 400 volt. So normally biasa dia akan pergi ke feeder pillar kan, dan melalui overhead ke ataupun underground semua. So daripada feeder pillar ni akan naik tiang span, selalu nampak tepi-tepi jalan kan. So daripada tiang span ni dia terus tarik pergi rumah satu-satu. Boleh tengok kat rumah masing-masing nanti. So ni basically untuk electric the process of delivering electricity. Lepas tu bila dah sampai rumah tadi dia akan masuk dekat meter ni kan, meter TNB selalu orang panggil. Sebelum tu dia ada satu cut off fuse. Ini hak milik TNB ni. Selalu kalau biasa orang tak bayar bil kan, TNB cabut fuse ni. Bila bayar balik baru dia masuk fuse ni. Tapi sekarang tu dulu sebab tapi dulu bila TNB cabut pun orang still boleh bypass lagi. Tapi sekarang semua dah pakai smart meter, dah tak boleh buat. Bila ada orang usik sikit nanti ada TNB datang, nanti dia check meter dia. Memang sensitif smart meter yang baru sekarang ni. Akurasi pun memang tepat betul akurasi dia. Lepas tu daripada meter TNB ni dia akan masuk ke distribution board dalam rumah kita ni. Daripada distribution board ni barulah pergi kat semua load rumah kita, pergi switches, socket,
pergi ke lampu, kipas, aircon semua. So tu lah basically electrical city punya proses of delivery. So lepas tu benda-benda penting yang adik-adik lagi kena tahu macam electrical power supply dalam in Malaysia ni untuk nombor 1 voltage rating. So untuk single phase dekat Malaysia ni 230 volt AC, 3 phase 400 volt AC. Bukan 240, bukan 415 kan. Ini dah 10-12 tahun dah tukar dah. Tapi ada orang still lagi dah kerja pun still tulis 240, still tulis 415 lagi. Ini saya ambil daripada buku ST tadi yang saya tunjuk . Lepas tu frekuensi 50 Hz. Lepas tu di sistem yang biasa kita guna kat Malaysia, TT dengan TNS. So ni TT dengan TNS. So TT ni biasa kita guna dekat landed house lah sebab dia individual. Yang TNS ni untuk high rise building sebab dia share semua satu ading kan. Lepas tu wire color code. So yang konvensional yang sekarang kita guna red, yellow, blue. Tapi sebenarnya dah lama dah tukar. Dia pergi brown, black, grey. Neutral warna biru. Tapi sebenarnya macam dekat Singapura, saya ada pergi ada tu projek kat sana. Diorang memang dah tak ada langsung guna red, yellow, blue. Semua diorang guna brown, black, grey dengan blue. Oh, sebab, jadi black ni jadi light betul. Dia dah lama dah cik. Sebab kat Malaysia pun dah ada dah certain consultant nak pakai warna macam ni untuk projek diorang. Tapi kita masih red, yellow, blue lagi. Ada yang rasa pakai kita tak boleh buat macam mana. Kita ikut consultant lah. Consultant yang sign semua kan. Lepas tu dia masalah utamanya sebab apa dia tukar IC standard ke brown, black, grey ni sebab kalau orang yang ada rabun warna, dia tak boleh bezakan warna kuning dengan warna biru rasanya kan. Dia akan nampak sama warna biru dengan warna kuning. Tu masalah sikit bagi orang yang buta warna. Buta colour ni tak jadi technician lah. Tapi dulu tak silap saya masa nak ambil course elektrik kat UMP kena test dulu kot buta warna. Kalau tak masa head screening kau tak rasa tak lepas tak boleh ambil kot electrical. Sebab dia keturunan tu. So lagi satu ini berkenaan dengan rules regulation yang selalu kita guna dekat dalam Malaysia ni untuk electrical. So Electrical City Supply Act ni Akta Elektrik, Akta Bekalan Elektrik 1990. Ini pula Akta Elektrik 1994. Ini Malaysian Standard IC 60364. Ini berkenaan Electrical Installation of Building yang untuk replacing yang lama punya. Itu ada Malaysian Standard 589 dengan Malaysian Standard 1979. Ini yang basic punya rules. Kalau ada apa-apa macam tak ada kepastian ke sebab apa buat macam ni, memang kita akan tengok balik peraturan dalam buku ni. Lepas tu ini pula untuk government bodies dengan regulator. So orang selalu ingat TNB dekat Malaysia ni kan. Tapi orang tak tahu sebenarnya TNB ni cuma power producer je dekat Malaysia. Dia nombor 1 ST yang dia power regulator. Dia yang buat undang-undang berkenaan elektrik. So ini Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Lepas tu SIRIM ni dia cuma laboratory test je. So barang-barang yang dah dapat stiker SIRIM tu tadi dia kena hantar test dekat SIRIM tak. Lepas tu TNB power producer dengan power distributor semua. Dengan JKR dia cuma untuk public work, government buildings facility je. Dia cuma jaga government punya hal je lah. Untuk swasta dia tak masuk campur pun untuk JKR ni. Tapi untuk JKR biasa high spec sikit lah. Dia punya barang-barang yang dia orang nak guna. Lepas tu sepatutnya sebelum ST ni dia ada satu lagi macam yang saya cakap tadi tu, working group. So working group tu dia ada TC, dia ada macam-macam bahagian lagi dalam tu. Dalam tu macam-macam pakar ada semua. Dia orang akan
selalu bincang tentang IC kelas-kelas yang terbaru untuk diupdate ke dalam Malaysian Standard. So kalau dia tengok IC ada update, dia akan tengok Malaysia sesuai tak nak update dekat Malaysia ke ataupun tak. Kalau tak sesuai, diorang tak akan update ke ST. Kalau sesuai, baru diorang akan propose ke ST. Lepas tu ST tengok selamat tak selamat, baru ST luluskan, baru boleh so baru kita orang sebagai manufacturer semua pun kena update to IEC standard yang terbaru. Kalau kita orang ada barang-barang yang out of standard. So saya rasa itu je daripada saya semua kan. Kalau nak terangkan semua sekali banyak sangat saya. So ada apa lagi nak tanya adik? Tanya soalan. Aisyah, ada soalan Aisyah? Tak ada doktor. Cuma nasihat saya kerja ni, engineer ni dia kena fikir out of the box lah. Contoh macam saya dulu masa jaga projek masa jadi projek eksekutif masa dengan switchboard buat panel tu, kerja kita memang handle projek, jaga main switchboard, DB, betul tak factory buat seperti yang kawasan ternak semua kan. Kalau betul okey lah, sepatutnya selesai tugas kita, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya tugas kita panel walaupun dah siap semua kena sampai delivered ke site, sampai kat site orang pasang okey tak okey, lepas tu sign baru lepas kerja kita. So kita kena fikir macam mana kita nak bawa panel yang besar gedabak sampai 10 meter naik lori semua kan, macam mana kita fikir nak order lori besar macam mana. Itu semua tugas engineer juga. Macam mana pukul berapa nak buat arrangement tu pun penting tak? Site, kadang sebab site masa dekat site sangat-sangat singkat orang kata, sebab diorang lepas ni ada barang lain nak kena terima, lepas ni ada barang lain nak kena terima. So masa nak kena jaga betul. Dengan KL traffic jam semua memang tough lah sebenarnya. Kena marah tu kena anggap memang makan asam garam lah. Tapi kata belajar daripada pengalaman lah. Itu yang paling penting. Tak tahu tanya. Jangan buat tahu. Dua siap sikit lah. Career apa daripada mula kat site ke? Saya daripada designer dulu. Just duduk depan komputer buat design. Lepas tu jumpa klien, bincang pasal design. Tu je dah. Tak macam kerja pun banyak dalam indoor, banyak office kan. Last saya decide macam nak try benda adventure sikit kan. Tu try pergi manufacture switchboard. Itu memang betul-betul tough lah. Pergi FAT sampai weekend kena pergi sebab nak kerja masa. Site, diorang katakan buat rumah semua kan. Diorang cukup masa nak kena serah kunci semua dekat residential. Sebab kalau developer lambat serah kunci, diorang kena bayar pempasan dekat buyer semua. So kita tak nak kena full support lah. Kalau tak nanti tak full support, next time project diorang tak nak beli lagi dengan kita. So engineer tapi kalau tak ada project, bos tak dapat nak bayar gaji kita. Tu dia punya benda basic dia lah. Orang ingat. Tapi engineer ni sebenarnya pun untuk engineer ni saya boleh katakan 10 ke 12 tahun gitu boleh lah lepas tu naik sini engineer. Tapi bila dah sampai certain level macam dah 15 tahun ke atas, tu awak dah engineer dah stop sampai situ lah bagi saya. Sebab bila saya tengok macam sini saya, bila dah sampai 15 tahun pengalaman kerja, diorang dah masuk ke management. Diorang dah tak ada title senior engineer ke engineer, diorang dah manager semua. So dah jadi senior manager semua. So dah jadi technical manager semua. So dia punya responsible dah lain, cara kerja pun dah lain. Dia bila dah masuk management ni, bila awak dah sebelum ni awak jadi engineer dah 12 tahun jadi engineer, so awak dah boleh cater masalah simple-simple daripada pengalaman awak semua kan. So benda tu dah mudah bagi awak.
So bila dah masuk 15 tahun ni, awak dah kena step in ke level management pula. So bila level management ni, awak dah kena kurangkan sikit kerja-kerja teknikal awak. Sebab tu semua dah sebati bagi awak. Macam awak dah tengok sebelah mata je. Awak dah kena fokus pula ke bahagian management. So bila masuk management ni, awak dah ada 2-3 engineer dekat bawah awak semua. Kadang ada engineer-engineer baru semua bawah awak. So awak dah kena fikir development untuk engineer awak macam mana. Awak dah kena fikir macam mana nak segregate kerja untuk engineer awak. Macam mana awak nak kena follow up, macam mana awak nak tahu progress engineer awak buat kerja semua macam mana. So tu dah level lain lah. So awak boleh fikir lah macam mana engineer ni dia sampai tahap satu certain itu je. Lepas tu awak memang dah kena, kalau nak naik lagi awak kena masuk management pula. So gunakan pengalaman engineer awak tu untuk jadi management. Itu yang saya nampak lah. Betul buka syarikat pula. Itu sure. Itu lagi satu atas lagi. Itu pengorbanan kena kuat tu. Bukan pengorbanan, macam-macam masa, duit semua. Mula kita biasanya engineer mula ni belajar teori kan. Dapatkan teknikal. Lepas semua dapat experience, kita belajar nak manage orang pula. Jadi manager semua tu. Manage orang tu yang paling kepala. Orang macam-macam perangai. Tengok posting semua. So nanti adik-adik besok dah kerja, janganlah pening-peningkan kepala sangat bos. Sebab besok satu hari adik-adik pun jadi bos juga nanti. Buat nasihat. Ada soalan apa lagi nak tanya? Yang buku tu perlu dapatkan bila dapat PW4 ke nak ambil? Tak, ini buku untuk garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman saja. Yang PW4 tu itu wireman. Wireman Chessman tu benda lain. Melalui ST juga kan? Itu memang kena apply dengan ST juga. Nak jadi wireman pula. Boleh ke? Ada degree nak jadi technician pula. Ni memang kena ada benda tu sebab ada CJ kompeten tu baru boleh masuk site. Kalau tak boleh jadi apa-apa kan insurans tak tanggung sekejap lagi. Okay, Ilham, ada soalan Ilham? Tak ada. Ada. Kena aktif sikit kerja. Kerja jangan nanti kerja senyap, tunggu bos bagi kerja baru buat. Tunggu bos kerja baru bagi buat. Bila tak ada kerja, aktif sikit. Tanya bos apa nak buat semua. Tahu. Kerja lain dengan belajar. Lagi sekarang persaingan kuat tau. Bila tengok dekat job street, satu-satu position bila open, beratus sekarang beribu orang apply. Cuma tu lah, rezeki kalau Allah dah tetapkan, insyaAllah dapat lah. Tapi usaha kena usaha. Tolong tak nak kerja kat Hager ni? Boleh. InsyaAllah. Sekarang tak ada kosong lagi. Hager Malaysia sini kecil ke? Okay, saya cerita sedikit pasal Hager ni. Hager ni sebenarnya dah wujud dari 1955 lagi. Dia punya first office dia dekat Jerman. Lepas tu dia kembangkan ke France. Lepas tu dia banyak besarkan market dekat Europe country je. Lepas tu start tahun 80-an baru dia pergi ke seluruh dunia. Sekarang Hager ada dekat dalam lebih 60 lebih negara seluruh dunia. Lepas tu Hager ada dalam 22 kilang seluruh dunia. Ada 3 kilang dekat India, 2 dekat China, selebihnya semua dekat Europe. Lepas tu setiap kilang ni dia akan buat produk-produk yang tertentu saja. Macam MCB, China, kilang kat China buat. Tapi dia akan pasarkan dekat seluruh 60 negara ni. So
kilang kita boleh katakan bukan kilang yang Chowkia, Chinaman lah, sebab setiap negara dia ada requirement dia sendiri. Setiap negara dia orang ada labeling standard dia orang sendiri walaupun benda sama. Benda sama kadang kita tengok sebelah-sebelah sebab saya pernah compare dengan Indonesia punya, Singapura punya kan. Tapi labeling memang lain. Diorang ada macam kita ada SIRIM, tapi Indonesia dia ada SNI. Singapura dia ada untuk HDB dia apa, saya tak ingat authority dia apa semua. Memang lain-lain semua dia punya marking. Tu factory memang factory kadang-kadang peningat factory. So macam-macam produk kita ada 21 factory semua. Lepas tu staff kita ada untuk seluruh dunia kita ada dekat dalam 11,000 dekat 12,000 staff satu dunia. Itu sales, management, operation semua sekali lah, technician semua. Tapi dekat Malaysia kita cuma ada sekarang ni ada 18 orang je. 18 orang. Seorang dekat Sabah Sarawak, seorang dekat Johor, 2 orang dekat utara, selebihnya dekat central, dekat Shah Alam Selangor. Sebab lepas tu kita dekat Malaysia ni kita cuma ada sales office. Lepas tu adalah satu bilik kecil untuk buat testing sikit kan kalau ada komplain barang rosak kan. Untuk basic checking boleh lah buat dekat sini. Tapi kalau untuk further checking kadang barang saya dah check pun tak tahu rosak sebab apa, itu saya terpaksa hantar pergi kilang. Sebab kilang diorang ada lab sendiri semua, diorang ada R&D lab sendiri semua, so memang boleh dapat expert report semua. Sebab certain klien ni kadang ada high profile klien. Diorang nak juga tahu sebab apa rosakan, walaupun kita dah ganti bagi baru pun tapi diorang nak sebab gak, terpaksa lah. So tu lah berkenaan Hager Malaysia. Kilang tu berada di Shah Alam lah ke hantar ke China? Yang mana? Kalau problem yang stated macam sebelum tadi. Kita tengok barang tu datang daripada kilang mana. Dia Kalau kilang CKD lah dia kira. Macam Dia mana? hantar barang daripada China dan dia assemble di 60 negara. Tak. Dia assemble set dekat kilang tu. Lepas tu dia deliver semua dekat negara-negara lain yang mana nak. Faham. Clear. Okay. Ada nak tanya apa-apa lagi? Berapa gaji? Tanya tak? Boleh lah nak hidup naik kat KL ni. Tapi okay, satu lagi saya cerita pengalaman je company international ni, seronok dia dapat travel. Dapat pergi, macam saya kerja dekat Hager ni, saya dapat pergi Hong Kong hari tu, saya dapat pergi China, France. Sebab salah satu sebab ada buat factory audit. Sebab untuk SIRIM kena buat factory audit setahun sekali. Lepas tu macam ada produk launching semua, kita ada produk baru, diorang akan panggil semua engineer-engineer Hager seluruh dunia ni kumpul, diorang akan briefing. So nanti engineer ni akan balik ke negara masing-masing, diorang akan brief pula sales diorang. Diorang akan simple lah supaya sales ni senang untuk jual nanti kepada customer. So itu cara bisnes dekat Hager ni. Lepas tu travel lah, memang seronok lah. Tapi lepas COVID tu susah sikit nak travel. Sekarang ni dah boleh start travel lah. Opportunity tu nak fly senang lah, Alhamdulillah. Tak payah keluar duit sendiri. Semua claim lah. Sponsor. Ya? Semua sponsor. Tapi bagi buat kerja lah. Tu sikit masa lah nak pusing-pusing kan. Buat kerja. Ada apa-apa lagi nak tanya? Haikal, Faris, Adik, Hakim. Haikal yang tanya tu sir. Mana Amir? Lancar. Ada sir. Boleh tak saya ada nak tanya kat ni. Opportunity nak masuk Hanger ni tinggi tak komponen ni? Boleh lah. Okey, boleh lah.
Boleh. Nanti minta je email dekat Encik Wan nanti. Ya. Ah. Saya je Cik Wan. Tapi sekarang tak ada kekosongan lagi sekarang. Oh, Tunggu jadi manager dulu lah. manager lah. Engineer. Mana tahu saya tak dekat Hager pula ke, dapat offer tempat lain ke. Kerja ni kalau dapat offer baik lagi, takkan nak tolak kan. Dapat gaji tinggi, lompat lah. Tapi tengok kan larat tak larat nanti lepas tu. Awak kerja ni ada kontrak ke? Tak, benda nak ni. Mana? Maknanya kalau dia hantar training semua tu ada kontrak tak? Ke tak ada kontrak? Tak ada. Tak ada? Macam diorang nak panggil saya pergi sana, boleh je. Janji director ke Malaysia, lulus, pergi lah sana. Cuma pergi sana susah sikit lah sebab spek lain-lain, barang pun lain-lain. Ya, kena study pula. Kena study pun kan, leceh sikit, produk lain-lain. Cari pula kitab lain. Kitab tu yang penting. Okey, tak ada soalan? So, kalau tak ada soalan lah, kita tangguh lah punya Industrial Talk ni sampai sini. Dah pukul 3.30 ni. Okey. So, first saya mengucapkan terima kasih lah kepada Encik Rahmat Syarifuddin atas perkongsian yang cukup bermakna lah. Okey, pengalaman knowledge yang penting pasal circuit breaker. Dan juga nasihat-nasihat yang diberi. Semoga semua dapat ambil majalah, iktibar dan sebagainya untuk digunakan pada masa hadapan lah. Dia orang ni ada tahun 2, ada tahun 3 Okey. open registration lah. Agama awak tak ada open registration kan? Okey, so kita tangguh sampai di sini. Yang lain tu boleh live dulu lah. Okey, saya nak cakap-cakap dulu dengan Cik Rahmat lah. Okey, saya. Terima kasih Cik Rahmat Syarifuddin. Okay, sama. Terima kasih doktor. Terima kasih Cik. Sama. Terima kasih, Cik. Ada apa tak? Okey, hari tu yang training itu macam mana? Ada kontak apa ni? Putra Mikaya ada kontak awak? Ada kontak. Lepas tu dia senyap pun lepas saya bagi detail Tapi saya follow up dengan dia. Sebab ni pun dah minggu yang ke-13. Minggu depan dah 14. Jadi mungkin tak sempat kot semasa ni. Tak apalah. Sebab dia orang dah start untuk final exam. Jadi lepas tu cuti. Mungkin next semester lah kot. Boleh. Boleh je. Bulan 9, tengah bulan 9 tu buka balik. Boleh. Nak buat training pun biasanya awal semester lah. Boleh je. Sebab training lebih kurang macam tadi tapi lagi detail lah. Tadi nak cakap banyak-banyak takut tak cukup masa. Detail lagi ya. Kalau saya okey lah. Cuma nanti ada borang tau untuk claim. Nanti saya akan WhatsApp kot. Orang apa saya buat dalam waktu kerja ni. Okeylah. Dah sikit kat gua hati. Saya WhatsApp. Okey. Awak anak berapa orang lah? Baru seorang Orang. Oh. Siapa lagi? Satu gugur hari tu. Ya. Tak ada rezeki je. Awak kahwin tahun bila? Dah 4 tahun lebih dah. Tahun lebih dah. Okay. Wan, kerja kat mana Wan?
Wealth ni minus hospital Kelang. Kawan-kawan awak yang lain macam mana? Okey. Ada. Okey semua ada. Ada kat Ada. dua. Ya. Dah batch awak tu. Nama apa? Yang batch. Daftar. Lap satu ingat lah. Yang lain-lain. Ingat yang classmate awak tu. Lupa. Dapat Ain semua. Ain pun ada. Ain dah jadi suri rumah Bukan dia jadi supplier ke dulu? Supplier, dia macam trading jual barang macam-macam dia jual saya tengok. Jual barang, nak beli barang yang dia boleh lah. Bahagian import barang. Okey, terima kasih lah. Okey. Terima kasih banyak Ada masa saya jemput lagi lah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Nota ni boleh share tak? Ya? Boleh share nota lah ni? InsyaAllah nanti saya seperti apa ni tanya management saya sebab Nampak menarik awak punya nota tu. bukan nota je, itu company punya slide. Kalau saya ada buat training kat luar atau propriety saya tanya dulu. Tak dapat pun tak apa. Okey. Okey. Assalamualaikum.